Selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua yang berkumpul dalam nama Kristus. Pada hari ini kita bersyukur kita dapat datang untuk menikmati semua yang terbaik daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami dapat datang ke hadirat-Mu. Kerana kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau telah berikan satu hari yang indah ini untuk kami dapat datang berkumpul sebagai satu keluarga untuk menikmati semua kebaikan yang Engkau berikan. Pada hari ini kami serahkan diri kami kepada-Mu Tuhan, berkati kami dan lindungi kami dan berikan kami apa yang kami perlukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita masuki kebaktian pada hari ini. Kita akan lihat daripada muka surat yang ketiga. Tuhan berserta kamu dan berserta kamu juga. Doa untuk kesucian, marilah kita nyatakan bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan-Mu, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan hilkan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu yang kudus dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita nyatakan doa kemuliaan bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di syurga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Engkau sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Doa khusus untuk minggu ke-7 selepas hari Easter, 7th Sunday after Easter. Tuhan yang kekal, kemuliaan Raja, kamu telah memuliakan satu-satunya anak-Mu ke kemenangan Tuhan yang agung. Jangan biarkan kami terhibur, tetapi kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, agar kami dapat bekerja untuk kedatangan kerajaan-Mu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kita, yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, Tuhan yang satu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita memasuki puji dan sembah, dan mari kita bersama mendengar lagu-lagu yang akan dimasukkan dalam kebaktian pada hari ini. Di dalam keluarga dimanapun kita berada, mari kita bersama memuji Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas
kasih-Mu besar buat setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, Marilah kita mendengar bacaan Alkitab daripada Injil. Sambungan Injil Kudus Yesus Kristus menurut Injil Yohanes bab 17 dimulai dengan ayat yang ke-1. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes bab 17 dimulai dengan ayat yang ke-1. St. John chapter 17 verse 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengeredah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba masanya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu dipermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahawa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan penyelesaian pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hari danmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahawa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka yang mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahawa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahawa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka,
yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikku. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak akan lagi di dalam dunia, tetapi dengan masih ada dalam dunia, aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, iaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Inilah Injil Kudus Yesus Kristus. Terpujilah nama Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, pada hari ini kita telah pun mendengar bacaan-bacaan yang diambil yang menerangkan tentang keangkatan Yesus ke syurga. Dan pada hari ini kita telah melihat bacaan yang juga menerangkan tentang bahagian terakhir Yesus sebelum dia naik ke salib, dan seterusnya dia disalibkan dan mati, dan 40 hari kemudian dia telah pun diangkat ke syurga. Seperti saya nyatakan, Yohanes daripada bacaan yang daripada bab 13 hingga bab ke 17 merupakan bahagian terakhir ataupun ucapan Yesus sebelum dia diangkat ke syurga, dan dia berjanji untuk mengantar seorang yang akan menyenangkan dan membawa kedamaian, iaitu Roh Kudus. So pada hari ini kita juga melihat bahawa kita telah memasuki minggu terakhir dalam merayakan hari Easter, di mana hari minggu ini merupakan minggu terakhir di mana kita akan merayakan Easter, dan minggu depan kita akan masuki minggu Pentakosta, dan seterusnya kita akan masuki minggu Trinitas, dan juga terus kita akan masuki minggu kebiasaan. Pada hari ini kita melihat tentang doa. Kalau kita lihat daripada bacaan daripada Alkitab pada hari ini, kita melihat bagaimana Yesus berdoa. Dalam Yohanes 17 daripada 12 dan akhir, kita akan melihat juga Yesus berdoa untuk dunia, untuk masyarakat, untuk pengikutnya, dan juga untuk diri sendiri. Dan biasanya kita selalu merasakan kenapa Yesus selalu sahaja ingin berdoa. Di mana pun dia ada, dia akan terus berdoa. Dia akan pergi berdoa. Kenapa? Kenapa? Why? Kalau kita lihat daripada semua yang Yesus lakukan selama 3 tahun, setiap permulaan akan dimulakan dengan doa, dan dia akan datang kepada pengikut, dia akan membawanya kepada pelayanan, dan selepas pelayanan dia akan memberi kasih, ataupun dia akan memberi penghargaan kepada Tuhan yang telah pun menolong beliau untuk dalam pelayanannya. Kalau seperti itu, kalau kita lihat pada hari ini, bila kita bercakap tentang doa, doa merupakan satu perkara spiritual di mana setiap orang Kristian akan melakukannya. Kalau kita berkata, apakah definisi doa yang paling asas? Kalau definisi asas untuk doa adalah bermaksud bercakap dengan Tuhan. Doa bukannya satu cara meditasi atau refleksi yang pasif. Itu adalah satu perkara yang aktif. Maksudnya, walaupun kita berdoa, mungkin kamu rasa sebelah di sana tidak ada apapun reaksi, tetapi ada berlaku satu perhubungan spiritual. Jadi bila kita lihat, doa adalah seperti mencorahkan jiwa seorang kepada Tuhan, yang seperti dinyatakan dalam 1 Samuel 1:15. Doa adalah seperti berseru ke syurga. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-20. Doa adalah mendekati kepada Tuhan. Mazmur 73 ayat ke-28 dan Efesus 3:14. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan berlutut. Maksudnya, doa
adalah satu perkara yang penting dalam kehidupan spiritual kita. Dan Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 6 dengan 7, Filipi 4, 6 dan 7, Paulus menulis, jangan khawatir tentang apapun, tetapi dalam setiap situasi, dengan doa dan permohonan, terima kasih kemukakan permintaanmu kepada Tuhan, dan Tuhan kedamaian yang melampaui semua pengertian akan menjaga hati dan akalmu dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya, kita perlu sentiasa berdoa. Dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat ke-17 telah pun dinyatakan bahawa kita mesti sentiasa berdoa. Jadi pada hari ini kita melihat cara bagaimana Yesus telah berdoa. Di dalam khutbah di bukit kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan ataupun memberikan mereka doa Bapa. Bila kita berdoa, kita perlu berdoa seperti ini. Dan bila kita melihat Yesus melakukannya, kita boleh melihat cara Yesus melakukannya. Dia tidak meminta untuk dirinya sendiri, sebaliknya dia berdoa untuk semuanya. Disebabkan kasih yang mendalam Yesus kepada kita, dia telah pun mencurahkan kasihnya kepada kita. Jadi semasa dia berdoa, kita boleh melihat bagaimana intensi ataupun kedalaman doa Yesus dan kerapatan Yesus kepada Tuhan. Saudara-saudari, doa bukan aktiviti, doa bukan tanggungjawab, doa bukan satu perkara kita buat, kita tak buat. Itu adalah perkara yang paling penting yang perlu diutamakan dalam kehidupan kita, kehidupan spiritual atau kehidupan kerohanian kita. So pada hari ini, kita akan lihat, disebabkan doa adalah satu komunikasi kepada Tuhan, dan daripada doa itu juga kita berpuji Tuhan dan berterima kasih kepadanya. Dan daripada doa ini juga kita melihat kita mendapat berkat. Jadi pada hari ini kita akan melihat apakah cara yang betul untuk membawa doa. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kita melihat manusia berdoa bermacam-macam. Selepas mereka dapat makan, mereka terus membuat salib dan mereka makan. Ada yang tutup mata, tak tahu dia tutup kenapa, tapi dia orang tutup juga. Kadang-kadang tidak diajar untuk berdoa sebelum makan. Setiap yang kita melakukan, perlulah dilakukan dengan doa. Jadi kita akan lihat, disebabkan ini adalah hanya satu cara komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita perlu mengalami dan juga kita mengetahui secara mendalam. Tak ada komunikasi lain, kan? Hanya melalui doa kita boleh bercakap dengan Tuhan kita. Kita tidak boleh bercakap dengan apa-apa cara pun. Jadi kita akan lihatlah, okey, bagaimana kita akan melihat dan kita akan lihat bagaimana doa ini perlu dilakukan semasa kita berada di dalam rumah. Buka dengan saya Mazmur 100 ayat yang keempat. Mungkin kita telah mengetahui tentang Mazmur ini. Ini Mazmur merupakan satu Mazmur pemujian. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara-saudari yang dikasihi, kita perlu mengetahui bahawa doa merupakan asas kepada perhubungan kita dengan Tuhan. Jadi disebabkan Tuhan adalah Tuhan pencipta kita, Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, dia merupakan Tuhan yang mencipta dan akan menghancurkan. Disebabkan dia adalah Tuhan yang sebenar-benarnya, kita perlu memberi pujian kepadanya. Pujian-pujian tersebut bukan pujian yang semata-mata. Bukan seperti kita puji bos kita dan belakang kita bercakap. Pujian ini merupakan puji yang sebenar-benarnya. Maksudnya, kita berterima kasih untuk semua yang Tuhan telah lakukan. Kita memberi kesyukuran untuk apa yang kita alami.
Tuhan, saya bersyukur untuk hari ini. Tuhan, saya bersyukur untuk keluarga ini. Tuhan, saya bersyukur untuk apa-apa yang telah dilakukan. Tuhan, saya bersyukur dengan apa yang saya di hadapan saya. Tuhan, terima kasih kerana keselamatan. Tuhan, terima kasih untuk keluarga saya yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan sebab masyarakat saya diselamatkan daripada apa? Dari coronavirus. Terima kasih Tuhan sebab saya tidak mengalami bencana. Terima kasih Tuhan sebab gereja saya masih berada di sini. Saudara-saudari yang dikasihi, di dalam setiap yang kita buat, kita perlu berterima kasih. Itu adalah satu perkara yang diajar oleh mak saya lah. Mak saya selalu berkata, apapun yang Tuhan lakukan, kita perlu berterima kasih. Di dalam apapun kita lakukan, lakukan yang terbaik dan kita berikan terima kepada Tuhan. Walaupun mungkin apa yang kamu minta tak dapat ataupun apa yang berlaku itu bukan suatu yang besar, tetapi kita berterima kasih. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada sekarang. Saudara-saudari, kita perlu berterima kasih kepada Tuhan dan kita perlu memberi pujian kepadanya. Sebab itu kita telah dicipta di dalam dunia ini supaya kamu memberi pujian kepada Yesus Kristus. Puji namanya, haleluya, akan kita nyanyikan selalu. Puji nama dia, haleluya. Soralah, haleluya. Sebab Yesus telah menjadikan hari-hari yang terbaik. Sebab saya bersuka cita sebab Tuhan telah memberikan yang baik untuk saya. Jadi pada asasnya kalau kita ingin berdoa, kita perlu memberi pujian kepadanya. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Dan kita lihat daripada ini kita tahu bahawa kebanyakan manusia tidak juga berterima kasih. Mereka akan ingatkan perkara lain sebelum membuat yang terbaik kepada Yesus. Kita perlukan yang terbaik dari Yesus, tapi kamu tidak pulangkan yang terbaik kepada Yesus. Dalam semua perkara, kita tidak berterima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi, pada hari ini, kita perlu ingati bahawa kita mesti beri yang terbaik kepada Yesus. Dalam apa situasi pun, kita perlu bagi yang terbaik. Dalam hari yang indah ini, walaupun kita tidak dapat pergi ke gereja, kita berterima kasih sebab kita masih lagi boleh bersua. Kita berterima kasih sebab gaji boleh masuk lagi kan? Boleh masuk lagi segaji. Kita masih boleh makan. Kita boleh pergi Kentucky, kita boleh pergi McDonald, kita boleh pot kek sana kek sini. Tak ada masalah. Tetapi siapa yang beri semua ini? Tuhan Yesus Kristus. Kamu perlu bagi pujian. Laksanakan tanggungjawab kamu. Untuk apa kamu dicipta? Kenapa dipanggil? Kamu dicipta untuk puji Tuhan. Seperti malaikat di syurga, kamu di bumi telah pun ditetap, dipilih untuk memuji. Kamu merupakan orang yang akan membawa imej Tuhan kepada orang lain. Kamu perlu beritahu mereka ini adalah Tuhan yang betul yang perlu dipuji. Saudara-saudara, kita berdoa, kita puji Tuhan. Berapa lama? Beberapa lama yang kamu boleh puji Tuhan. Perkara kedua, semasa kita memulakan doa, kita perlu ingat bahawa perkara kedua ada dinyatakan dalam Yohanes, 1 Yohanes buka dengan saya, 1 Yohanes bab 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes bab 1 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudari, yang kedua kita perlu tahu, selepas kita memberi pujian kepada Tuhan, kerana Tuhan telah memberi semua yang terbaik dalam hidup saya akan membuat perkara yang kedua. Saya akan mengaku dosa saya. Maksudnya, saya mengakui bahawa saya mempunyai kelemahan.
Saudara-saudari, setiap di antara kita yang berada di sini, kita perlu tahu, kita telah masuk melalui Adam. Jadi semua anak keturunan Adam adalah berdosa. Kita perlukan pengampunan. Disebabkan oleh dosa, Yesus telah pun turun dari syurga. Dia menjadi manusia dan dia rela mengambil semua dosa kita, dan dia telah pun masuki neraka untuk diadili, dan dia telah pun bangkit dari kematian, dan dia telah berjaya mengalahkan syaitan, dan dia telah pun naik ke syurga. Dan semua proses ini kita melihat untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Jadi kita diingatkan bahawa kita berdosa sebab kita perlukan pengampunan di hadapan Tuhan. Banyak yang ingat bahawa disebabkan Yesus telah mengambil dosa kita, semalam, esok dan sebagainya, kita boleh terus berdosa. Saudara-saudari, Tuhan mengampunkan kamu untuk sekali sahaja. Tetapi Tuhan kita memang baiklah. Walau apapun kita buat, Tuhan akan sentiasa datang kepada saya. Jadi jangan mengambil kesempatan pula lah kan. Jadi semasa kita pergi ke hadapan Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih, dan saya akan membawa pengampunan. Tuhan, ampunkan saya. Dosa-dosa saya. Dosa saya yang besar, kecil dan sebagainya. Sebab kita perlukan pengampunan. Sebab semasa kita mengambil baptism, kita telah pun membuat perjanjian bahawa saya akan keluar daripada kehidupan lama. Saya akan masuk ke kehidupan baru. Saya sudah ada penyesalan. Selepas penyesalan, dosa tak sepatutnya masuk. Tapi disebabkan kita manusia, disebabkan syaitan, kita jatuh. Dan kita perlukan pengampunan. Tanpa pengampunan, kita tidak boleh pergi ke hadapan Tuhan. Jadi kita membuat pengakuan dosa. Kita buat pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dengan mulut kamu buat. Jangan malulah. Kamu buat, berani tanggunglah. Kita buat kesalahan. Kita memberikan kepada Tuhan. Kita beritahu Tuhan, saya bersalah. Maafkan saya. Dan kita lihat selepas itu, kita melihat di mana Yesus akan dengar doa-doa kita. Kan? Tapi kamu perlu membuat pengakuan. Tiada seorang pun yang alim di hadapan Tuhan. Semua pun berdosa. Kita perlu rendahkan diri kita. Kita tidak boleh berkata, kenapa pula saya nak membuat pengakuan? Dan kamu perlu ingat bahawa bila Father memberikan kamu pertobatan, tidak bermaksud dosa kamu diampunkan. Saya tak ada power magic semua tahu. Itu adalah simbolically bahawa Tuhan sedang melihat dan Tuhan akan mengampunkan. Saya adalah agent sahaja. Jadi kita perlu membuat pengampunan. Dan perkara ketiga daripada doa ini, kita telah pun membuat pujian dan kita masuki masa untuk membuat pengakuan dosa. Dan seterusnya kita melihat daripada Markus bab 11 ayat yang ke 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu daripada hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu di syurga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara-saudari, ini yang ketiga. Untuk menerima pengampunan, kita membuat pengakuan dosa supaya kita menerima pengampunan. Dan doa pengampunan ini kita terima daripada Tuhan. Dan saya akan berkatakan, semoga Tuhan berkati kamu mengambil dan mengesebabkan pertobatan kamu dan sebagainya. Dan kita perlu ingat bahawa Tuhan telah mensyaratkan bahawa kalau kamu nak pengampunan, kamu perlu mengampunkan semua yang telah melakukan terhadap kamu, dan juga kamu perlu mengampun kepada sesiapa pun yang melukakan dan sebagainya. It is a mutual. Kamu mengaku dosa kamu terhadap seorang yang kamu telah buat, dan kamu juga memaafkan orang yang telah membuat terhadap kamu. Kamu tidak boleh cakap, atau saya tak ada orang yang buat jahat kepada saya. Semua orang mempunyai enemy. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada
musuh. Semua mempunyai musuh-musuh tertentulah. Ada yang bahaya, ada yang tak bahaya, ada yang jahat, ada yang tak jahat. Kita mempunyai semua bentuk musuh di semua bahagian. Jadi kita perlu diampuni. Dan pengampunan itu akan diterima melalui doa yang kamu lakukan. Tetapi kamu perlu mengampuni semua yang telah melakukan salah. Tolonglah saudara-saudari, lupakan apa yang telah berlaku. Kadang-kadang dalam perjalanan kita sebagai Kristian, kita mengalami banyak perkara. Hari ini saya mengimbas kembali semua yang saya alami selama 20 tahun. Bermacam-macam orang yang saya telah jumpa. Tetapi saya telah mengambil iktibar untuk memaafkan mereka. Sehingga hari ini saya berasa lega sebab saya tidak mempunyai sebarang musuh. Sebab saya telah pun memaafkan mereka. Dan walaupun kita tidak melihat mereka, saya tidak berasa berat ataupun berasa kecewa dan sebagainya. Sebab mereka telah melakukannya dan saya telah memaafkannya dan saya teruskan kehidupan saya. Dalam perhubungan terutama suami isteri, anak dan sebagainya adalah satu perkara yang pahit untuk dilupakan. Tetapi dalam perjalanan kita di dalam Kristus, doa merupakan tempat di mana kamu boleh membawa semua kepahitan itu. Bila kamu membuat pengakuan dosa, bila kamu menerima pertobatan tersebut, bila kamu menerima pengampunan, kamu akan diingatkan oleh Roh Kudus di mana yang perlu kamu perbetulkan. Tetapi kamu kena bersedia untuk datang ke hadapan Tuhan. Jadi doa, persediaan memuji, dan kita membuat confession, buat pengakuan, dan kita menerima pengampunan. Dan seterusnya kita lihat bahagian yang keempat yang akan kita lakukan dalam doa kita. Bahagian keempat, mari kita buka Ibrani bab 7 ayat yang ke-25. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Kerana itulah sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara-saudari, ini merupakan satu bahagian di mana kita diingatkan tentang pengantara. Kita melihat kita sedang datang membuat pujian dan menerima dan membuat pengakuan dosa. Bahagian yang ketiga, kita datang dalam doa di mana kita membawa doa syafaat ataupun membawa doa-doa untuk diberikan kepada Tuhan. Ini adalah doa yang paling penting dalam koleksi doa-doa yang kita tahu. Saya rasa hanya gereja Anglican saja melakukan doa syafaat disebabkan banyak gereja yang telah pun membuang bahagian ini. Mereka berkata, kenapa kita perlu berdoa untuk agung, kenapa kita berdoa untuk sultan dan sebagainya. Ada orang berdoa lah, kamu doa kat rumah lah. Kita berdoa untuk Kristian, kita doa untuk gereja. Saudara-saudari, pernahkah kamu melihat Yesus Kristus melakukan untuk dirinya sendiri? Saya rasa tidak. Yesus melakukan pengikutnya untuk Yerusalem, untuk orang Israel, untuk orang Yahudi, untuk orang Samaria. Tak pernah Yesus melakukan untuk diri dia sendiri. Satu sekali kita lihat dia pergi berdoa di Getsemani sebab dia rasa tertekan dan dia perlu berjumpa dengan Tuhan, dengan Bapa dia, sebab dia biasa melakukannya. Dia rasa tertekan. Sebagai manusia dia tertekan. Sebaliknya dia tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Sebab dia akan sentiasa bersyukur untuk apa yang dia telah terima. Itulah ajaran yang telah pun dilepaskan untuk kita. Jadi kita memberi kesyukuran bukan untuk saya. Sebaliknya saya berdoa untuk semua. Doa syafaat adalah doa pengantara. Maksudnya kamu membawa semua doa kepada Yesus Kristus. Dan disebabkan orang yang kita berdoa itu tidak mengenal Yesus, jadi mereka tidak boleh datang kepada Yesus. Mereka tak kenal Yesus. Tapi bagaimana kita nak bawa mereka kepada Tuhan? Bagaimanakah Tuhan akan mendengar firman sebab mereka tidak memanggil Yesus? Jadi kita manggil bagi pihak mereka lah.
Ada jiran berkata, kakak, abang, kaki saya sakit, tangan saya sakit, saya sehat, tolonglah. Saya tidak tahu apa nak, berdoalah untuk saya. Dia tak kenal Yesus. Kamu kenal Yesus. Kamu pergi doa, kamu berkata, Tuhan, pada hari ini saya berdoa untuk Maryam. Maryam sakit kaki. Tolonglah memberikan penyelamatan ataupun berilah dia satu penyembuhan, dan saya berasa saya akan katalah okey, macam-macam saya masukkan perkataan dan saya bersyukur dan saya beri terima kasihlah kepada Tuhan. Itu adalah doa syafaat. Kamu pengantara. Kamu mengantara bagi pihak dia. Dan kita melihat Malaysia mengalami masalah politik, masalah coronavirus. Kita berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk Prime Minister kita. Tuhan, saya berdoa untuk semua kaum Melayu yang merayakan raya, supaya mereka akan diselamatkan. Dan beginilah doa syafaat. Kita berdoa bukan untuk diri kita. Saya mempunyai seorang ahli gereja yang bergaduh dengan saya. Setiap kali saya kata pergi berdoa untuk negara dan sebagainya, dia akan pergi depan, dia akan berdoa untuk keluarga dia, dengan gereja dia, dengan saudara mereka sahaja. Saya tanya, kenapa kamu berdoa? Dia kata, saya tidak mau berdoa untuk orang lain. Saya hanya akan berdoa untuk keluarga saya sahaja. Dan bila dia berkata sedemikian, saya rasa susah hati, sebab doa bukan untuk seorang. Doa adalah untuk semua orang. Jadi saudara-saudari, pada hari ini kamu perlu lihat bahawa apa yang kamu melakukan dalam hidup kamu bukan untuk seorangan, tetapi sebaliknya untuk semua orang. Doa syafaat penting, sebab banyak yang tidak kenal Yesus. Mereka akan kenal Yesus melalui perbuatan Yesus. Selepas Yesus mendengar, dengan rasa, dengan keimanan kita, dengan kita menunggu di hadapan Tuhan, nescaya mereka akan mengalami pembebasan. Dan kita tahu bahawa itu adalah rahmat daripada Tuhan. Biarlah mereka kenal Yesus melalui doa-doa yang kita melakukannya. Doa itu penting. Dalam doa, kehidupan doa kita sendiri, kita perlu melakukan seperti ini. Jangan jadi terlalu individualistik ataupun kamu membuang ini semua. Kan tak ada kena-mengena. Perhubungan saya, Tuhan adalah individualistik. Jangan jadi seperti gereja-gereja yang membawa mereka pergi tempat-tempat yang tak sepatutnya pergi. Iman itu bukan iman yang benar. Itu adalah penipuan. Iman adalah persekutuan di antara satu sama lain. Kalau Tuhan nak datang seorang, dia akan datang seorang, dia ambil seorang, dia akan pergi seorang, kan? Pada kita lihat bagaimana Yesus menyediakan 12 orang, supaya selepas dia pergi, 12 orang tu akan memperoleh berkat daripada Roh Kudus. Roh Kudus menjalan 22, jadi 24, 70 dan sebagainya. Mereka membesar. Dan setiap kali mereka akan berdoa untuk sesama mereka. Dan akhir sekali, kita melihat doa yang, dalam doa itu kita perlu lihat bahawa ada pujian, sembah dan terima kasih, kita memberikan thanksgiving. Then ada confession dengan forgiveness, kita membuat pengakuan dosa dan menerima pengampunan. Dan ketiga, bahagian ketiga, doa syafaat, di kita mana kita berdoa untuk semua people. We intercede for people. Kita berdoa untuk banyak orang yang bukan untuk kegunaan kita ataupun untuk kita, ya. Okey, dan akhir sekali dalam 1 Yohanes juga, bab 5, ayat yang ke-5. 1 Yohanes 5, ayat yang ke-15. 1 Yohanes 5, ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahawa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan di dalam Allah. 1 Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahawa Ia mengabulkan apa yang kita minta, maka kita juga tahu bahawa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Saudara-saudari, ini merupakan bahagian terakhir dalam doa. Kita memperolehi apa yang kita minta. Dan ini adalah berdoa untuk permintaan, untuk persendirian.
Where He comes last. Doa ini datang yang terakhir. Jangan terus masuk ke dalam doa. Jangan terus masuk ke dalam doa yang sebagai demikian. Kita buat yang semua yang baik kita lakukannya di atas. Yang untuk kita last. Jangan kamu letakkan kamu yang teratas. Kamu letakkan yang teratas. Sebab Tuhan kenal hati kita. Dia akan melakukannya melalui yang dia kenal. Dia kenal anak dia sendiri kan. Dia kenal kita. Yesus kenal kita. Jadi kita tidak perlu bersusah lah. Dia mengenali kita lebih baik daripada semua kan. So pada hari ini, semasa kita datang kepadanya, janganlah membawa yang terbawa-bawa dengan perkara-perkara yang tidak realistik lah. Jangan pula pergi minta, Tuhan saya nak kereta baru, gaji baru, rumah baru, ini baru, sana baru. Takkan kamu nak pergi minta, Tuhan beri saya 1 juta ringgit. Mana boleh kan? Tak boleh. You cannot ask them to give God to give you 1 million. Kamu mintalah, Tuhan tolonglah jaga saya, semua yang kamu bagi makan minum saya serahkan kepada kamu. Janganlah sampai parisi pula ya. And then don't be over exaggerated in your prayer. Jangan terbawa-bawa menggunakan perkataan-perkataan yang terlebih-lebih lah. Tuhan mengenali kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Tetapi kamu perlu mengucapkannya. Jangan kata dalam hati saya dapat Tuhan. Ucapkannya. Beritahu apa yang kamu perlukan. Kamu sakit kepala, kamu pergi doktor, kamu rasa susah nak takkan kamu rasa kata Tuhan, doktor saya rasa tak mau kata kaki kepala lah, saya akan kata kaki lah. Takkan dia nak pergi taruh jarum kot kaki sebab kamu sakit kepala kan? Be precise. Kamu kena berkata dengan right. Kamu kena tahu apa yang akan kamu katakan. Apa yang kamu akan minta. So pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan telah mengajar kita untuk berdoa dan bagaimana kita berdoa. Pertama, kita memberi pujian dan kesyukuran. Kedua, kita membuat pengampunan dan menerima pengampunan. Ketiga, kita memberikannya dengan doa-doa untuk orang lain ataupun doa syafaat. Dan bahagian kelima, keempat, kita tahu bahawa doa untuk permintaan daripada kita sendiri. The petition for our own self. Saudara-saudara, ini merupakan urutan untuk kita bercakap dengan Tuhan. Ini adalah cara komunikasi yang betul. Dan saya percaya kita perlu mempertulkan cara-cara kita datang kepada hadapan Tuhan. Tanpa keadaan ini, kita mungkin tidak dapat mendapat berkat yang sepenuhnya. Kadang-kadang berkat sepenuhnya kita tak peduli, tak dapat sebab kita tidak tahu bagaimana kita nak berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya berdoa agar Tuhan akan terus berkati kamu. Tuhan akan memberikan kehidupan doa yang terbaru, yang terbaik dalam hidup kamu. Semoga apa yang kamu lakukannya akan diberkati dan semua permintaan kamu itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya berdoalah agar Tuhan akan sentiasa berserta kamu. Dan teruskan berdoa, teruskan dengan berdoa tanpa berhenti dan berdatanglah bersama kita memberikan kesyukuran kepada Tuhan untuk semua kebaikan yang telah diberikan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kerana Engkau telah berikan kami hari yang indah untuk kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Tuhan, pada hari ini terimalah semua yang kami berikan kepadamu. Dan hari ini Tuhan, kami perlukan pengampunan. Ampunilah semua yang kami lakukan dalam nama Yesus. Kami datang kepadamu. Pada hari ini Tuhan, berkati semua yang mendengar firman ini. Firman yang hidup ini akan memberikan mereka satu pengajaran untuk datang lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Marilah kita membuat pengakuan dosa. Kerana demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberinya anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa.
untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melaksanakan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Mari kita membawa pengakuan dosa. Allah yang penuh belas kasihan Bapa kami di syurga, pencipta kami dan hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal atas kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkan kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Pengampunan dosa. Allah yang Maha Kuasa mengasihi kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyatakan doa Bapa sebelum kita menerima berkat pada minggu ini. Bersama, Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikan kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Kristus Raja kita menjadikan kamu setia dan kuat untuk melaksanakan kehendak-Nya, agar kamu dapat memerintah dengannya dalam kemuliaan. Dan berkat Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu serta tinggal serta dengan kamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. God bless you, God keep you. Have a wonderful week. May God continue to be with you. Amen.